Okey, hari ni kita sambung reka bentuk mekatronik. Letak mekatronik, mekanikal, elektrik, elektronik dan kawalan dan pengacaraan. Seru dalam tu. Okey, kita ya. Okey, minggu lepas cikgu dah cerita maksud reka bentuk mekatronik. Kemudian cikgu dah cerita sikit tentang sejarah perkembangan revolusi industri, daripada revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0 hinggalah revolusi yang berlaku sekarang, iaitu revolusi industri 4.0 lah. Dan juga 9 teras dalam revolusi industri 4.0. So kamu kena ingatlah, kalau boleh baca lebih jelaslah dalam buku teks. Lepas pun sudah terangkan. Okey, ni tak ada apa ni, sama je. Okey, so hari ni kita nak sambung kepada mengenal pasti elemen mekatronik. Okey, kita tengok revolusi macam mana dia boleh jadi kepada keadaan mekatronik sekarang ni. Okey, sekejap Kita tengok pakcik tu nak suruh kamu presentation. Okey, nampak tak? Kalau kamu nampak skrin cikgu ni, nama kamu ada, semua ada dekat sini. Nama kamu ni, kamu masuk video aku semua ada dekat sini. Kamu menipu, kamu traffic semua ada dekat sini. Kamu tipu apa semua ada dekat sini. Okey, kita tengok sejarah perkembangan revolusi. Apa yang muka merah tu? Okey. Mekatronik gabungan elemen-elemen asas kejuruteraan bagi menghasilkan sebuah sistem asas mekatronik yang berfungsi secara automatik atau separa automatik. Adam mana Adam? Adam, respon sikit. Ya. Cuba cerita balik apa maksud reka bentuk mekatronik. Baca balik ke? Baca balik. Reka bentuk mekatronik yang cikgu dah salin. Oh, yang start pada gabungan tu. Ya. Bukan gabungan, bukan baca yang ni. Dalam buku teks tu, maksud reka bentuk mekatronik. Yang cikgu terangkan minggu lepas tu. So dia ada kaitan lah dengan apa yang kita nak belajar hari ni. Penghasilan apa? Dia pakai tenaga. Dia gerakkan benda tu pakai apa tu? Ingat tak? Tenaga manusia. Tak ingat. Dia pakai. Itu bergerak tu. Ni mesej. Okey, dia menggunakan. Okey, kita tengok sini. Menggunakan tangan ni. Mesin spin Jenny daripada Jane Hargrave. Ini adalah Okey, kalau dalam buku teks muka surat reka bentuk mekanikal 3 Okey, ini maksud ni kamu kena ingat ni juga akan soal dalam taksiran bilik darjah nanti ada soalan, so kamu kena ingat maksudnya ingat satu ayat macam tu. Okey, reka bentuk mekatronik bermaksud reka bentuk produk atau sistem
sistem yang menggabungkan disiplin ilmu elektrik, mekanikal, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Okey, so maksud reka bentuk mekatronik ni kamu kena ingat. Okey, dalam maksud reka bentuk mekatronik ni dia kata sebarang usaha ataupun kita nak buat produk ataupun sistem yang mana bila kita buat produk ataupun sistem tu dia kena gabungkan ilmu elektrik, mekanikal, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan. Yang mana bila kita buat produk ataupun sistem tu tujuan akhir dia adalah untuk mencapai sesuatu tujuan yang kita kehendaki. Okey, contohnya kalau kata kita nak buat penyapu, smart broom kan. So bila kita kata produk tu mempunyai reka bentuk mekatronik, maka smart broom tu tadi dia kena ada ilmu elektrik kan, kena ada unsur elektrik, mekanikal, elektronik dan juga kawalan dan pengaturcaraan. Barulah kita kata smart broom tu merupakan satu produk reka bentuk mekatronik. Jadi yang kita nak belajar hari ni ialah apa elemen-elemen dalam mekatronik. Jadi elemen dalam mekatronik tu sebenarnya dah ada dalam maksud reka bentuk mekatronik tadi, iaitu disiplin-disiplin ilmu tadi. Okey. Jadi elemen dia ialah dia terdiri daripada sistem elektrik, sistem mekanikal, sistem elektronik dan juga sistem kawalan dan pengaturcaraan. Jadi yang pertama tadi kamu kena ingat satu maksud reka bentuk mekatronik, dan yang kedua kamu kena tahulah empat asas yang ada dalam empat elemen asas yang ada dalam mekatronik, yang mana empat ni sebenarnya dah ada dalam maksud reka bentuk mekatronik. Okey. So mekatronik terdiri daripada elemen mekanikal, elektronik, elektrik dan kawalan dan pengaturcaraan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sistem elektrik? Okey, ini maksud setiap elemen ni, maksud dia ni secara umum Okey. Jadi sistem elektrik sebagaimana yang kamu dah pelajari sebelum ni masa tingkatan 2 ialah ia merujuk kepada sistem yang menggunakan arus elektrik sebagai sumber bekalan kuasa. Berfungsi untuk membekalkan arus elektrik bagi membolehkan peranti mekatronik itu berfungsi. Okey, jadi kalau cikgu kata sebarang produk mekatronik ni kalau tak ada elektrik dia boleh berfungsi ataupun tidak? Kelas, respon sikit. Boleh berfungsi tak? Tak boleh berfungsi. Jadi produk mekatronik dia sangat-sangat memerlukan sumber bekalan elektrik. Kalau kita tengok sekarang ni pun semua gadget yang terbaru yang dicipta ni semuanya memerlukan tenaga elektrik. Okey, jadi bila melibatkan elektrik, dia mestilah mengambil kira aspek keselamatan, kedudukan peranti dalam litar, positif negatif, dan juga sambungan litar. Okey. Ini contohlah aplikasi sistem elektrik dalam sesebuah gadget lah. Okey. Seterusnya, elemen yang kedua iaitu sistem mekanikal. Apa maksud sistem mekanikal? Iaitu gabungan beberapa komponen mekanikal yang berfungsi sebagai penghantar bagi memindahkan suatu sumber gerakan kepada bentuk yang lain. Mekanikal ni pun kamu dah belajar masa tingkatan 2 dulu. Maksudnya benda yang bergerak. Membolehkan produk tu berfungsi dalam dua cara. Okey, yang pertama dia bergerak. Okey, bergerak di sini maksudnya dia bergerak secara lurus, sama ada mendatar, pergerakan lurus mendatar ataupun pergerakan menegak dari turun
dari atas ke bawah. Okey, itu bergerak. Dan mechanical juga dia berfungsi dengan cara yang kedua, iaitu secara putaran. Okey, contohnya kamu boleh tengoklah dekat slide ni kan. Okey. Ni apa benda ni Siapa ke tahu? 3D printer. Yes, 3D printer. Okey, untuk sekolah kita cikgu tengah berusaha lah kita nak dapatkan 3D printer ni. Jadi bila kita ada 3D printer ni, kita akan boleh bina apa-apa sahaja produk menggunakan PLA kan, filament PLA ni. Yang kita ada kat bengkel sekarang ni tu dipanggil pen 3D je. Pen 3D tu manual. So pen 3D tu kita tak kata dia sebagai produk mekatronik lah, sebab manual. Dia keluar tu kita guna tangan untuk pergerakan dia. Tapi bila kita guna mesin 3D ni kan, kita hanya masukkan arahan bentuk apa yang kita nak, maka mesin pen 3D ni akan hasilkan produk tu dengan secara automatik. Maka kita katakan dia mesin pen 3D ni sebagai produk mekatronik. Okey, dah berapa elemen dah kita belajar? Kelas? Okey, baru 2. Okey, elemen yang ketiga, sistem elektronik. Okey, sistem elektronik maksudnya susunan dan sumbangan fizikal komponen elektronik dalam suatu litar untuk membolehkan sesuatu sistem beroperasi. Okey, contoh komponen elektronik. Okey, kalaulah produk tu dia ada benda-benda macam ni. Contohnya Swiss Micro. Dia ada penderia. Penderia, kalau yang ni dipanggil penderia peka cahaya lah. Ataupun dia ada transistor. Ada badan warna hitam, dah ada 3 kaki macam tu, transistor. Kemudian ada perintang pula kan. Perintang tetap. Ada pula diode pemancar cahaya. Ada pula kapasitor kan. Dan ada juga litar bersepadu. Maka kita katakan produk tu dia mempunyai sistem elektronik. Yang mana bila kita campur-campur semua bahan ni kan, dia membolehkan sesuatu sistem produk tu beroperasi. Okey. Sistem yang ketiga, sistem yang keempat, yang terakhir sekali, yang ni yang membuatkan sesuatu produk tu secara automatik ataupun separa automatik, iaitu sistem kawalan dan pengatur caraan. Okey, sistem kawalan dan pengatur caraan ni kita bahagi pada 2 lah. Apa maksud kawalan? Cikgu, saya tak dengar suara cikgu. Tak dengar? Yang lain tak dengar ke? Dengar. Dengar. Yang lain dengar tu. Cuba check kamu punya. Dah dengar dah. Okey, good. Okey, cikgu teruskan Okey, sistem kawalan maksudnya sistem yang digunakan untuk mengurus, mengarah dan mengawal atur tindakan suatu reka bentuk. Okey, kalau tak faham ayat ni tak apa, kamu dengar je dulu Okey, dia kata dia nak urus, nak arah dan kawal atur tindakan suatu reka bentuk. Maksudnya sistem kawalan ni dia akan membolehkan sesuatu produk tu kita ikut arahan pengguna, dan bila dia ikut dia akan bergerak secara automatik. Okey. Sistem ini bertujuan memastikan reka bentuk mekatronik berfungsi secara automatik dengan baik. Ini masuk kawalan. Contohnya kalau kata kereta ataupun kereta mainan lah kan, kita nak bagi kereta bergerak ke kanan. So kita kena pastikan kita set dekat kereta tu dia boleh bergerak ke kanan. Apa yang kita kena buat? Button apa kita kena tekan? Ataupun adakah kita hanya menggunakan suara saja? Turn right, maka kereta pun akan belok kanan. Jadi sistem kawalan tu dia akan memastikan produk tu secara berfungsi secara automatik. Bukan kata kita pergi kat kereta kita belokkan tayar dia, tak ada. Itu manual. Ini secara automatik. Dan sistem kawalan ni biasanya kita akan menggunakan yang ni lah. Ini contoh gambar ni merupakan salah satu peranti yang kita gunakan dalam sistem kawalan. Nama dia mikro pengawal. Okey. Seterusnya sistem pengatur caraan. Okey.
proses membangunkan atau cara komputer menggunakan bahasa pengatur caraan. Okey, kalau tadi kawalan kita guna alat ni kan, peranti ni, mikro pengawal. Jadi bila kita nak bagi arahan kepada peranti mikro pengawal ni, kita kena guna bahasa dia. Kita kena ada pengatur caraan dia. Dia tak boleh kita guna bahasa Melayu macam tu, tak boleh kan. Macam kita guna bahasa, kita nak bercakap dengan berkomunikasi dengan orang biasa, tak boleh. Dia ada bahasa dia, bahasa yang akan dibaca oleh sistem komputer. Okey, jadi dalam bahasa pengatur caraan cara komputer ni atau cara komputer ni, dia ada pelbagai bentuk. Okey, contohnya ialah yang pertama, dia menggunakan tag. Ni kan, siapa yang pandai buat bahasa kod-kod kan, dia akan biasalah dengan huruf-huruf macam ni kan. Okey, yang ni dipanggil pengatur caraan dalam bentuk teks. Itu kita boleh gunakan Java ataupun Python. Ini nama-nama teks dia lah. Seterusnya ada juga jenis Visual Basic dan juga ada yang menggunakan C++. Ini nama bahasa pengatur caraan yang dalam bentuk teks. Biasanya kita kena typing lah. Arahan-arahan dalam komputer tu kita kena typing. Siapa sini biasa pernah tengok movie kan, dia hackers kan, dia jadi hackers, so dia kena type benda-benda dalam dia punya software kan. So itu contohlah bahasa pengatur caraan dalam bentuk teks. Cikgu dulu sempat juga belajar basic C++ kan, tapi pening lah kalau kamu tengok contoh dalam ni kan, dia tulis-tulis kan, home event. Kalau kita tertinggal satu titik je pun, komputer tu dah tak boleh baca lah, dia jadi error dah. Jadi kan, dia kena belajar yang orang kata lebih detail lah. Okey, tu yang bentuk teks. Ada juga bahasa pengatur caraan yang lebih mudah, dia menggunakan blok. Contohnya Scratch, MBlock, dan juga Arduino Block. Ini pelajar yang join kelas robotik ni, ni biasalah dia menggunakan bahasa pengatur caraan ni kan, sebab dia nak gerakkan robot dia. So dia kena bagi arahan sama ada dalam bentuk teks ataupun blok. Okey, so jelaslah, cikgu dah jelaskan elemen mekatronik. Maksud dia secara umum lah, iaitu sistem elektrik, sistem mekanikal, sistem elektronik dan juga sistem kawalan dan pengatur caraan. Okey, sampai situ jelas? Ada yang tak faham? Boleh tanya? Jelas cikgu. Jelas. Jelas. Okey. Jadi elemen mekatronik ni sebenarnya dia dah terdapat dalam maksud reka bentuk mekatronik tadi kan. 4 benda tu tadi. Jadi kamu tak perlulah nak hafal lagi yang ni. Kamu just hafal maksud reka bentuk mekatronik tadi kan. Kemudian kamu secara langsung kamu dah tahu dah ada 4 elemen utama dalam mekatronik. Okey, kita tengok video sikit kat sini. Okey, tengok yang ni. Dengar tak? Dengar. Okey, ini pencetak 3D tadi Okey, cuba kamu perhatikan video ni. Kat mana elemen elektrik, elektronik, mekanikal dan juga kawalan dan pengatur caraan. Perhatikan betul-betul. Ya, aku kawalan.
Dia buat apa tu? Apa produk yang dihasilkan tu? Pasu lah. Macam pasu kan. Pasu. Pasu menggunakan plastik lah, elemen PLA tu yang kita gunakan dengan pen 3D tu kan. So dia cetak benda tu, dah hasil lah pasu. So secara automatik. Okey. Agak kamu kat mana dia punya mechanical dia? Kat mana sistem mechanical dia? Apa yang komponen yang digunakan pada sistem mechanical mesin 3D ni, pencetak 3D ni, 3D printer ni? Kalau cikgu terangkan tadi, mechanical tu benda yang bergerak kan? Ya. Gear. Okey, mungkin ada gear kat bahagian belakang. Lagi? Tali sawat. Apa? Tali sawat. Yes, tali sawat. Nampak tak yang warna hitam ni kan, yang panjang ni? Ni tali sawat. Tali sawat ni dia akan bergerak lah dengan pergerakan takal. Dia ada takal dia yang bulat tu kan. Jadi untuk membolehkan mata pencetak tu bergerak ke kiri ke kanan, so dia menggunakan tali sawat lah. Okey, itu contoh mechanical. Elektrik, confirm lah mesti menggunakan elektrik. Jelas sekali kita boleh tengok wire-wire lah yang ada ni. Ni mesti menggunakan elektrik. Okey, elektronik. Ni biasanya kat sini dia ada komponen-komponen lah, dia bahagian dia punya belakang dia tu kan. Ada perintah, ada switch kan. Bila kita nak on produk ni mesti ada switch. So bila ada switch tu, so kita katakan dia ada elemen elektronik. Okey, mekanikal dah, elektrik dah. Okey, kawalan dan pengaturcaraan. Kawalan dan pengaturcaraan biasanya dia terdapat di bahagian sebelah sini ni. Sebelah sini biasanya dia ada mikro pengawal lah. Okey, dan mikro pengawal tu biasanya kita nak bagi arahan dia tu, kita menggunakan komputer, ada software dia. So kita masukkanlah berapa saiz produk yang kita nak hasilkan, berapa ketinggian dia, berapa tebal produk tu. So kita hanya key in dan dia kita tekan butang on, dan mesin pencetak 3D ni terus dia akan buat produk mengikut apa yang kita dah key in secara automatik. Tak ada lagi lah kita nak pegang mata pencetak tu dengan tangan. Tak ada dah, kita biarkan dia bergerak sendiri sahaja. Okey, seterusnya kita nak tengok okey, sambung sikit lagi. Sekarang kita nak tengok 4 elemen tadi pada produk yang dah sedia ada. Fungsi setiap elemen tu pada produk sedia ada. Okey, kalau dalam buku tu dia bagi buku teks digital tu, dia bagi contoh kereta kawalan jauh, pintu gelensar automatik dan juga mesin basuh. Okey, so kita tengok sini. Okey, fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada. Okey, contohnya kereta mainan kawalan jauh. Okey, pintu gelensar automatik dan juga mesin basuh automatik. Produk lain lagi kan, kipas seling automatik. Kalau kamu ada kat rumah kan, kipas seling automatik. Itu pun termasuk produk mekatronik. Drone, sekarang ramai dah menggunakan drone, itu mekatronik juga. Dan juga robot pembersih hampa gas, smart broom kan, ini pun mekatronik juga. Yang ni yang kita ada lah, yang dah banyak dah yang digunakan oleh orang ramai lah.
Dan biasanya produk-produk ni harga dia mahal sikit lah, bergantung kepada teknologi yang dia gunakan. Okey, so kita tengok satu-satu. Kereta mainan kawalan jauh. Okey. Elemen sistem elektrik, dia melibatkan bateri lah, iaitu bekalan kuasa. Motor AT, motor AT, motor arus terus. Kenapa dia tak guna motor AU, arus ulang alik? Siapa boleh bagi tahu? Sebab dia punya bateri. Yes, motor AT dia menggunakan bateri, iaitu dia motor motor arus terus. Kalau AU arus ulang alik kan, dia menggunakan elektrik yang kita dapat dekat plug tu kan. Tu arus ulang alik lah, bila kita cucuk dekat dinding kat plug tu, tu motor arus ulang alik AU. Okey, elemen yang kedua mechanical, mesti melibatkan gear untuk menggerakkan roda. Sistem elektronik dia kita boleh tengok iaitu pada modul geganti, pemacu motor yang ada pada kereta mainan tu. Dan yang keempat adalah sistem kawalan dan pengatur caraan. Yang ni kita menggunakan papalita elektronik mikro pengawal. Okey, kamu kena beza betul-betul lah. Kereta mainan ni bukan kereta mainan yang kita beli kat Giant yang ada keluar wire, pasang bateri terus gerak kan. Itu bukan. Yang tu dia tak ada unsur automatik, dia tak ada unsur kawalan dan pengatur caraan. Yang tu lain. Yang ni ada unsur kawalan dan pengatur caraan. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, sistem elektrik. Ni motor AT. Bateri. Bateri ni biasanya pada kereta, yang ni bateri yang daripada kereta lah. Dan juga bateri juga diperlukan pada remote control kan. Okey. Kalau dekat bengkel cikgu sediakan kereta mainan kawalan yang kita kontrol menggunakan telefon. Kita menggunakan dipanggil Arduino car, kereta menggunakan sistem Arduino. Okey. Seterusnya sistem mechanical pada kereta mainan ni, ini melibatkan gear, yang mana untuk menghasilkan fungsi dia untuk menghasilkan putaran pada roda untuk bergerak, di mana ia berupaya mengurangkan atau meningkatkan laju serta menambah daya kilas motor. Ini fungsi mechanical pada kereta mainan. Okey, sistem elektronik, apa fungsi dia? Pada kereta mainan kawalan jauh ni berfungsi menerima dan menukarkan isyarat input dari alat kawalan jauh daripada remote kepada isyarat elektrik bagi memacu motor AT. Ni pemacu motor dengan modul geganti ni kita pasang pada kereta. Jadi sistem elektronik ni dia akan terima isyarat daripada remote. Kalau kereta cikgu dipakai remote kat telefon, jadi telefon ni kita tekan, contohnya kita tekan belok kanan. Bila kita tekan, dia akan memancarkan isyarat input. Isyarat input ni dia akan sampai kepada pemacu motor dan modul berganti ni untuk dia ubah kepada isyarat elektrik yang akan menyebabkan pemacu motor itu berfungsi, seterusnya menggerakkan gear dan seterusnya dia akan menggerakkan pula roda. Okey, sistem kawalan dan pengatur caraan berfungsi untuk mengawal laju serta arah putaran, iaitu dia mengawal daya kilas motor AT. Yang ni lah yang membuatkan dia berfungsi secara automatik, sistem kawalan ni. Contohnya kita nak dia berputar berapa kelajuan, ataupun putaran dia tu kita nak belok kanan kiri tu berapa darjah. So kita boleh set dalam sistem kawalan dan pengatur caraan. Jadi bila kita set siap-siap, kita tulis menggunakan bahasa pengatur caraan tu,
biasa kita guna komputer lah, ataupun kita boleh juga menggunakan telefon. So bila kita dah siap type, kita save dan kita masuk, kita pasang, ataupun biasanya kita connect menggunakan wire lah, kabel. Dan bila kita dah save dan kita on kereta tu akan bergerak secara automatik. Kereta yang macam tu lah yang kita katakan kereta minor kawalan jauh yang menggunakan ada unsur mekatronik. Okey, kalau yang kat Giant, kat Pasaraya yang biasa tu, itu bukan. Okey, sistem ini terdiri daripada mikro pengawal dan sistem kawalan yang telah diatur cara untuk menghasilkan tindakan yang pelbagai mengikut kehendak pengguna. Jadi kita akan boleh ubah, kita nak bagi laju lagi ke, ataupun kita nak bagi kereta membelok ke kanan ke kiri tu berapa darjah pun semua. So kita boleh ubah, sebab kita ada bahasa pengaturcaraan dia tu yang kita boleh edit lah. Okey, seterusnya pintu galansa automatik. Okey, yang ni kan cikgu nak kamu isi maklumat ni dalam kat mana? Dalam jadual yang cikgu dah post dalam Google Classroom tu. Okey, contohnya fungsi elemen mekatronik pada pintu galansa automatik. Okey, sistem elektrik. Okey, apa komponen yang terlibat? Iaitu motor AT dan juga pengubah. Apa fungsi dia? Membekalkan tenaga elektrik pada keseluruhan sistem pada pintu galansa automatik. Jadi maklumat ni cikgu nak kamu isi dalam jadual latihan yang cikgu bekalkan, cikgu dah lampirkan dalam Google Classroom tu. Okey, sekejap tak boleh buka pula. Cikgu keluar dulu. Hello kelas, senyap ni. Hello. Okey, kamu isi dalam ni tak ada buka pula. Kita apa yang jadual tu, latihan tu kamu tengok dalam GC. Okey, jap cikgu nak tunjuk. Ini soalan PBD jadi kamu kena isi untuk dapat tahap 1 dan tahap 2 untuk soalan ni. Jadi siapa siap buat jawapan betul, so kamu dah dapat tahap 1 dan tahap 2 lah. Kamu dah menguasai TP1 dan TP2. Okey. Nampak Okey, so masuk berikan maksud ke bentuk elektronik, kamu salin saja maksud ke bentuk elektronik tadi. Kemudian 4 elemen yang terlibat. Yang ni fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada tadi. So yang pertama mesin basuh automatik. Apa fungsi mekanikal? Nyatakan komponen yang terlibat dalam elemen mekanikal ni. Elektrik sama juga. Apa fungsi dia? Fungsi dia tu biasanya ada ayat dia tu, berfungsi untuk apa. Macam dalam slide tadilah. Jangan salin semua, satu ayat tu saja.
Okey. Produk yang kedua, pintu gelansar automatik. Sama juga. Elemen mechanical, apa fungsi dia? Apa komponen yang terlibat? Okey, so kamu boleh buat latihan ni ya. Dah siap nanti kamu turn dalam GC balik. Juga akan bagi markah lah. Jadi kamu kena siapkan dalam masa seminggu lah sebelum kelas yang akan datang nanti. Okey, so yang ni kamu kena siapkan. Yang ni soalan PBD yang pertama. Yang kedua, buat nota lah. Okey, nota ni ialah kamu berpandukan kepada contoh yang cikgu dah buat tu. Jangan salin semua dah bertek, cikgu tak suka macam tu. Dan biasanya nota ni cikgu dah tak suruh dah kalau last nota tu sama dengan apa yang cikgu soal dalam PBD. Tak ada dah. Cikgu tak ada ulang banyak macam tu. Okay, nota dia. Ni nota. Ni elemen tadi. Salin balik. Dan juga maksud setiap sistem tu. Yang ni maksud sistem yang umum tadi, yang awal-awal tadi. Bukan maksud, bukan fungsi setiap elemen pada produk sejadah, bukan. Yang ni maksud yang awal-awal tadi. Okey, boleh? So ada dua kerja lah. Satu nota ni. Yang kedua soalan PBD tadi.